Okey, kita mulakan dengan sejarah Afghanistan. Saya rasa dah lepas 100 lebih, tuan. Okey. Afghanistan pada tahun 1933 hingga tahun 1973 telah diperintah oleh Maharaja Zahir Shah, iaitu kesultanan ataupun monarki yang terakhir. Pada tahun yang sama juga, Perang Dingin meletus, di mana Rusia dan Amerika selepas tahun 1945 cuba mengembangkan wilayah masing-masing, dan anda harus ingat bahawa kedudukan Afghanistan sangat strategik, di mana sebahagian daripada sempadan Afghanistan berada dalam Asia Tengah, manakala sebahagian sempadan lagi berada dalam Asia Selatan. Dan lebih unik lagi pula, sempadan Afghanistan adalah berdekatan dengan Uzbek, Kyrgyz, Kazakh dan Turkmenistan yang pada waktu itu dijajah oleh Rusia, manakala sempadan yang di bahagian selatan adalah dengan Pakistan, manakala sebahagian lagi sempadan yang lain berdekatan dengan China. Ini menjadikan apabila kedua-dua kuasa besar, iaitu dipanggil kuasa pro-barat kapitalis dan juga kuasa pro-Cina, iaitu kuasa pro-komunis, iaitu China dan Rusia, melihat Afghanistan adalah tempat yang paling strategik dari segi menguasai demografi Asia Selatan dan juga Asia Tengah. Pada tahun 1973, seorang pemimpin yang bernama Daud Khan telah menggerakkan satu gerakan rakyat untuk menjatuhkan Maharaja Zahir Shah akibat kemiskinan yang sangat ketara di Afghanistan, menyebabkan Raja Zahir Shah, iaitu raja yang terakhir yang memerintah daripada tahun 33 hingga tahun 73, terpaksa melepaskan jawatan ketika rakyat bangun. Ini dipanggil kudeta tanpa pendarahan, maksudnya tiada pembunuhan. Apabila rakyat bangkit, Raja Zahir Shah, seorang raja yang berjiwa besar, memilih untuk turun takhta dan menyerahkan pemerintahan Afghanistan kepada gerakan awam. Maka itu naiklah seorang pemimpin yang bernama Daud Khan, dan Daud Khan bekerjasama dengan banyak puak tetapi tidak dapat stabil dalam pemerintahannya selama 6 tahun, iaitu pada tahun 73 hingga tahun 79. Etnik di Afghanistan sangat unik, di mana 45% adalah Pashtun. Pashtun adalah mereka yang berdarah Pakistan, manakala 27% adalah mereka yang berdarah Tajik, 9% adalah puak Hazarah, iaitu Muslim Syiah, manakala 9% lagi adalah puak Turk, dan kemudian ada puak-puak kecil yang lain 4%, 5%, yang menjadikan komposisi etnik sangat-sangat pelbagai. Tetapi pada waktu yang sama, walaupun mereka beragama Islam, mereka tidak dapat bersatu. Ini yang saya katakan tadi, bahawa satu pengajaran yang paling besar yang kita dapat pelajari kenapa Afghanistan berperang selama 40 tahun dan gagal memperolehi keamanan daripada tahun 79 hingga sekarang adalah kerana masalah walaupun mereka Islam, tetapi mereka gagal membuang semangat kepuakan ataupun kesukuan mereka, dan ini menjadikan keadaan sangat-sangat sukar di Afghanistan. Okey, kita balik pada sejarah. Setelah kerajaan setelah Daud Shah mengambil alih pemerintahan dan membentuk kerajaan rakyat ataupun kerajaan awam yang pertama, kerajaan beliau sentiasa shaking. Tidak dapat menguasai sepenuhnya kerana sokongan-sokongan puak berbelah bagi. Beliau gagal mendapat sokongan penuh daripada puak Pashtu. Beliau gagal mendapat kerjasama daripada puak Tajik. Beliau gagal juga mendapat kerjasama daripada puak Hazarah Syiah, dan begitu juga apatah lagi untuk mendapat sokongan daripada puak Turk, iaitu Turkmenistan. Ini menyebabkan pada tahun 79 berlaku satu lagi rampasan kuasa yang dipimpin oleh dua pemimpin pro-Rusia, iaitu kedua-dua pemimpin yang mendapat didikan Rusia dan pengaruh Rusia yang ingin menjadikan Afghanistan sebagai sebuah negara komunis, iaitu Babrak Kamal dan Najibullah. Apabila Babrak Kamal dan Najibullah menjatuhkan Daud Khan, mereka meminta bantuan tentera Rusia, maka Rusia telah menghantar tentera mereka masuk ke Kabul. Kira-kira 22,000 tentera yang pertama masuk ke Kabul untuk membentuk sebuah kerajaan boneka pro-Rusia. Ini yang akhirnya membangkitkan seluruh orang Islam untuk berjuang memerdekakan negara mereka, kerana mereka tidak mahu Afghanistan menjadi negara komunis. Apabila Najibullah dan juga Babrak Kamal berkuasa, maka muncul 4 pemimpin besar yang menentang, yang berjuang memimpin puak masing-masing untuk menentang rejim boneka pro-Moskow ini. Pemimpin yang hebat itu adalah Abdul Rashid Dostum. Beliau seorang jeneral tentera yang pernah berkhidmat di bawah tentera, tetapi beliau menarik diri daripada tentera dan membina pasukan gerilanya sendiri untuk berjuang menentang rejim boneka pro-Moskow, Jeneral Abdul Rashid Dostum. Kemudian yang kedua adalah Burhanuddin Rabbani.
Yang ketiga adalah Gulbuddin Hemetiar, dan yang paling penting, yang paling saya suka dan yang paling saya kagumi dalam sini adalah Allahyarham Ahmad Shah Mas'ud. Admin tak ada Okey, admin tolong tunjuk. Ini gambar Ahmad Shah Mas'ud, seorang pemimpin Habib. Beliau telah menjadi Allahyarham, dilahirkan pada 2 hari bulan September 1953 dan dibom mati dalam satu misi pengeboman berani mati pada 9 hari bulan September 2001. Beliau mati 2 hari sebelum peristiwa serangan ke atas menara WTC di Amerika. Ada kaitannya, saya akan cerita nanti kenapa Ahmad Shah Mas'ud dibunuh 2 hari sebelum Al-Qaeda melancarkan serangan kepada WTC. Ada sebabnya. Apabila perjuangan ini berlangsung menentang rejim Rusia selama 10 tahun, iaitu pada tahun 79 hingga 89, 4 pemimpin ini secara sepakat telah membentuk gerakan Mujahidin dan berjuang untuk menjatuhkan kerajaan Babrak Kamal dan Najibullah yang disokong oleh rejim Rusia. Tentera Rusia masuk. Dia sama saja. Apa itu waktu itu orang sebut sama seperti mana Amerika di Vietnam pada tahun 69 hingga 74. Itulah wajah apa yang berlaku di Afghanistan pada tahun 79 dan 89. Rusia menghantar tentera dan semua anak-anak muda mereka mati kerana gagal memerangi kehebatan pejuang-pejuang Mujahidin. Yang saya tak mau sebutlah dari segi mitosnya, nanti saudara kata dia adalah cerita-cerita yang tak layak untuk dibentangkan di Facebook. Tetapi ada cerita-cerita yang mengatakan bahawa ada pemimpi, orang-orang yang disebut pemimpi. Pemimpi ini adalah mereka yang apabila tidur, mereka boleh mimpikan pergerakan tentera Amerika berada di mana. Jadi kehebatan pada waktu itu adalah kerana orang-orang yang mengamalkan solat malam, orang-orang yang mengamalkan zikir yang hebat ditempatkan dalam tiap unit tentera. Jadi maksudnya mereka ini bukan sebagai pejuang, tetapi sebagai abid, orang yang mengerjakan ibadah untuk puak-puak yang berjuang. Jadi orang-orang ini dikatakan sentiasa menerima petunjuk mengenai pergerakan tentera Rusia, dan akhirnya mereka mengatakan secara mistik, secara magis dan secara sufi, inilah antara kekuatan pejuang Mujahidin pada waktu itu. Ini cerita saya sebut, jangan quote dia sebagai ilmiah. Ini adalah cerita lisan yang saya dengar selama 16 hari berada dalam bumi Afghanistan. Okey. Setelah berperang hingga 79 hingga tahun 89, Rusia juga mengalami masalah dalaman apabila ekonominya merosot, apabila keadaan politik tidak stabil, apabila Mikhail Gorbachev, Perdana Menteri terakhir di bawah rejim komunis, menerima tekanan kerana ekonomi yang sangat merosot. Kemudian berlaku pula kejatuhan tembok Berlin yang menjadikan pengaruh komunis di Eropah Timur menjadi lemah apabila Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu. Rusia telah memilih untuk berundur secara mendadak. Enggan lagi berada di Afghanistan kerana dia terpaksa berbelanja besar, sedangkan Rusia sendiri sedang mengalami kejatuhan, komunis di Rusia sedang mengalami kejatuhan, maka Rusia berundur, maka akhirnya keempat-empat pemimpin Mujahidin ini berjaya membentuk kerajaan campuran. Maka itu Gulbuddin Hemetiar, Burhanuddin Rabbani, Ahmad Shah Mas'ud dan Abdul Rashid Dostum telah membentuk kerajaan. Tapi ini juga bahagian pengajaran yang sangat penting, di mana akhirnya mereka bertelingkah sama mereka kerana isu kuasa. Kerana Pashtun merasakan mereka puak yang terbesar, iaitu 45%. Mereka mendapat kuasa yang lebih besar. Kerana orang Tajik merasakan mereka menguasai 27%, mereka enggan menyerahkan wilayah mereka untuk ditadbir secara langsung dari Kabul, seolah-olah membentuk sebuah satu negeri Tajik yang berbeza. Kerana Abdul Rashid Dostum menguasai kawasan pergunungan dan menghasilkan bunga popi sebagai ekonomi yang mewah pada waktu itu, beliau enggan menyerahkan kawasan yang beliau kuasai kerana industri bunga popi yang dihasilkan di wilayah yang beliau duduki sebagai satu industri mewah yang memberikan wang tunai yang sangat besar, kerana itulah industri yang menyokong sistem persenjataan dan kewangan ketika beliau berperang melawan Mujahidin. Manakala pula Puak Hazara, 9% Puak Hazara yang berada di bahagian timur dimusuhi kerana mereka adalah Syiah. Ini yang menjadikan akhirnya pada tahun 1989 apabila komunis berundur hingga tahun 1986. Selama 7 tahun itu rakyat Afghanistan hidup dalam keadaan yang sama teruk ketika seperti tentera Rusia menjajah mereka. Dalam waktu yang sama juga, anak-anak muda Afghanistan yang menjadi pelarian ketika diduduki oleh Rusia berada begitu ramai di Pakistan. Sama ada di sebelah Quetta, bandar Quetta, ataupun yang berada di bandar Islamabad dan Peshawar. Amerika pada waktu itu telah menggunakan ejen mereka
untuk menyusup masuk dan menyokong gerakan yang berada di luar daripada bumi Afghanistan untuk membentuk satu kerajaan baru, iaitu yang dipanggil Taliban, pelajar-pelajar pondok. Dengan menggunakan Osama bin Laden sebagai orang tengah. Osama bin Laden adalah seorang usahawan, seorang toke minyak, seorang hartawan. Beliau menjadi orang tengah yang membuat perundingan dan akhirnya Taliban pun bangkit dengan bantuan persenjataan, kewangan, strategi perang yang dibekalkan oleh Amerika. Taliban bergerak masuk dan berjaya menumpaskan kerajaan Mujahidin. Bermula pada tahun 1986, maka Afghanistan menjadi bumi yang dikuasai oleh Taliban yang akhirnya mengejutkan masyarakat dunia apabila mereka memilih melaksanakan undang-undang Islam, di mana Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar mengisytiharkan Afghanistan adalah sebuah negara Islam. Sesuatu yang mengejutkan Amerika yang sebelum ini menyokong mereka, kerana Amerika berfikir bahawa Afghanistan akan menjadi sebuah negara demokrasi. Maka itu bermulalah Afghanistan menjadi wilayah yang paling ditakuti kerana dia menjadi satu wilayah gerakan sel bagi kumpulan pengganas ataupun saya panggil ultra, yang di mana Osama bin Laden juga berkubu di situ untuk membentuk gerakan Al-Qaeda. Berarti dalam demografi Afghanistan wujud dua benda yang sangat ditakuti oleh Barat. Satu, kerajaan Taliban yang melaksanakan undang-undang Islam yang tidak berperi kemanusiaan. Maksud saya bukan undang-undang Islam. Mereka melaksanakan sesuatu yang mereka tafsir sebagai undang-undang Islam, tetapi sebenarnya sangat bercanggah dengan Islam, menerima kritikan yang sangat besar daripada kalangan negara-negara Islam. Pertama adalah hukuman bunuh bagi orang yang tidak bertudung, hukuman bunuh bagi lelaki yang dianggap sebagai pembelot, tiadanya pengadilan, tiadanya sistem mahkamah yang adil untuk orang yang dituduh untuk membela diri. Ini menyebabkan akhirnya Afghanistan dimusuhi. Dan pada waktu yang sama, Osama bin Laden ingin membentuk dunia Islam dengan menggunakan rangkaian Al-Qaeda, membentuk satu wilayah Islam dengan menggunakan Al-Qaeda. Beliau juga beroperasi di dalam bumi Afghanistan. Beliau berada di Tora Bora, iaitu bersempadan dengan Pakistan untuk memudahkan pergerakan perhubungan beliau. Beliau tidak berada di Kabul yang jauh daripada sempadan, tetapi Al-Qaeda berada di kawasan pergunungan yang bersempadan dengan Pakistan. Di Khyber Pass, kawasan yang saya lalu tu, bila saya lalu naik Khyber Pass, puncak dia yang pernah ditawan oleh semua pemerintah-pemerintah besar dunia, Genghis Khan, juga pernah ditawan oleh Alexander the Great. Maksudnya kalau kita naik ke puncak Khyber tu, dia akan ada mercu tanda di mana sesiapa saja yang pernah menjajah dunia akan memberi nama mereka di situ. Kerana dia menjadi simbol bahawa anda hanya dilayak menggelar diri anda sebagai penakluk dunia sekiranya nama anda ada di puncak dunia, di puncak Khyber Pass. Jadi antara nama yang ada di situ adalah pemerintahan Mamluk, sampailah kepada Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, juga beberapa nama pemimpin seperti Genghis Khan. Ini memberi gambaran bahawa kawasan tersebut adalah kawasan yang sangat tinggi, Tora Bora, dan kemudian melepasi Tora Bora tu, masa lalu Tora Bora tu saya rasa macam, oh inilah yang dikatakan kubu kuat Osama bin Laden, kerana pada tahun yang saya pergi Osama belum lagi mati dibunuh. Jadi saya tahu, oh ini kawasan Osama pegunungan yang di mana dia dipanggil pegunungan lurus, di mana tentera Amerika kalau dia bomnya akan jatuh ke lantai bumi, sedangkan mereka bergerak di dinding bangunan pergunungan dalam satu lembah. Ini menjadikan pergerakan Al-Qaeda dan juga kem sel tempat tinggalnya Osama bin Laden sukar dijejak. Jadi bila saya lalu Tora Bora tu, oh saya tengok, oh inilah banjaran Hindi dan juga banjaran Tora Bora yang disebut sebagai kawasan yang tak mungkin boleh dijejaki oleh mana-mana komando dan mana-mana unit Marine terlatih daripada Amerika. Tak mungkin berjaya memerangi dan menghapuskan Al-Qaeda. Pemerintahan Taliban menjadi bertambah buruk apabila kejadian saya sebut dulu, kejadian 9 hari bulan September tahun 2001. Ahmad Shah Massoud yang saya tunjuk gambar tadi tu, beliau adalah satu-satu pemimpin yang pada waktu itu adalah pro-barat. Beliau menentang kerajaan Taliban, berjuang menentang kerajaan Taliban. Kerana satu yang unik, Tajikistan ni, ketika Rusia dia masuk berperang 10 tahun, tak ada satu inci bumi Tajikistan pun pernah Rusia, tak ada satu inci bumi Puak Tajik pun yang pernah Rusia jajah. Setiap kali tentera Rusia ingin naik ke kawasan perbukitan tu, Puak Tajik akan menembak mereka. Jadi sebab itulah kerana kekuatan Tajikistan ni, maka Ahmad Shah Massoud diberi gelaran Lion of Panjshir. Sebab nama wilayah yang dia duduk pergunungan tu dipanggil Gunung Panjshir. Jadi oleh yang hebat, Allahyarham Ahmad Shah Massoud diberi gelaran Lion of Panjshir ataupun Singa Panjshir. Dia seorang yang mesra media.
beliau pernah diwawancara oleh beberapa media yang besar. Jadi pada satu ketika, satu konspirasi diwujudkan untuk membunuh beliau. Konspirasi ini diwujudkan oleh Osama bin Laden. Kenapa? Kerana 7 bulan sebelum Osama melancarkan serangan 11 September, muncul kenyataan daripada Ahmad Shah Massoud memperingatkan dunia. Ahmad Shah Massoud menghantar mesej kepada masyarakat Barat, berhati-hatilah wahai Amerika dan juga Eropah, kerana Al-Qaeda sedang merancang sesuatu yang besar. Jadi oleh kerana dia kerap memberi mesej yang Osama bin Laden tidak gembira kerana dia dianggap sebagai menyampaikan peringatan kepada Amerika, dan seolah-olah Ahmad Shah Massoud menerima maklumat daripada intelijen beliau sendiri yang Al-Qaeda sedang mengatur satu operasi yang besar yang tak mungkin disedari oleh FBI, MI5 dan juga CIA. Jadi pada satu hari mereka telah memilih 2 orang pejuang Al-Qaeda berdarah Tunisia yang menyamar sebagai wartawan untuk mewawancara Ahmad Shah Massoud. Jadi oleh kerana Ahmad Shah Massoud ni pernah diinterview oleh beberapa wartawan asing, maka Ahmad Shah Massoud meraihkan kehadiran 2 wartawan ini yang menukar pasportnya daripada Tunisia sebagai pasport milik Muslim Perancis. Jadi mereka menyusup masuk sebagai orang Muslim Perancis yang kononnya bekerja dengan agensi berita antarabangsa, ingin mewawancara Ahmad Shah Massoud mengenai perjuangan Puak Tajik dalam menentang Taliban. Ketika diwawancara itulah, beliau sebenarnya bukan diwawancara oleh wartawan, tapi oleh pengebom berani mati yang memasang bom di dalam kamera. Berarti pengebom berani mati ni pasang bom dalam kamera dia, pergi mewawancara Ahmad Shah Massoud. Ketika diwawancara, dikatakan wawancara itu berlangsung 9 minit. Wartawan tersebut menekan butir bom dan mati. Ahmad Shah Massoud mati dan ada 2 pegawai pengiring dia mati dan kedua-dua wartawan itu juga mati. Ahmad Shah Massoud dikatakan mati ketika 15 minit dalam perjalanan ketika untuk dinaikkan ke helikopter untuk diterbangkan di India. Kerana pada waktu itu hospital yang paling dekatlah daripada India, tetapi dalam perjalanan beliau mati. Walaupun Puak pejuang Tajikistan enggan mengumumkan kematian beliau pada 9 hari bulan September tahun 2001, tetapi pada 16 hari bulan, seminggu kemudian, pejuang-pejuang Tajik mengatakan betul, Syekh Syahid telah pun kembali ke rahmatullah. Setelah beliau meninggal, beliau tidak lagi digelar sebagai Lion of Panjshir ataupun Singa Panjshir, tapi beliau digelar sebagai Syekh Syahid, iaitu seorang pemimpin yang syahid. Itulah matinya Ahmad Shah Massoud yang meninggalkan kesan besar kepada mereka. Dia dianggap, imejnya sebenarnya bukan seorang pejuang. Dalam wawancara, setiap kali beliau diinterview oleh media asing, beliau mencintai puisi. Beliau ingin menjadi guru, sukakan kanak-kanak. Dan beliau tidak membenarkan remaja berperang. Dia selalu beritahu kata remaja pergi ke sekolah, hanya golongan dewasa berperang. Dan beliau sentiasa berada di barisan depan. Maksudnya ketika dia menerima saja khabar wilayahnya diganggu oleh Taliban ataupun sejak zaman Rusia, Ahmad Shah Massoud sentiasa berada di barisan depan kerana beliau menerima latihan ketenteraan yang panjang sepanjang perjuangan menentang Rusia. Jadi selepas saja kematian Ahmad Shah Massoud pada 9 hari bulan September 2001, berlakulah peristiwa 11 September di mana tiga kapal terbang yang dirancang oleh Al-Qaeda, 2 daripadanya berjaya melanggar Menara Utara dan Menara Selatan WTC di New York, dan satu lagi berjaya ditembak jatuh. Jadi inilah Afghanistan yang akhirnya tidak pernah aman sampai sekarang, dan selepas saja Al-Qaeda menyerang Menara Utara dan Menara Selatan WTC, dia menimbulkan kemarahan Amerika, maka Amerika melancarkan satu serangan pada tahun 2001 juga. Saya tak fikir, saya kata ada lebih kurang 2 bulan. Kerana serangan 11 September tu pada bulan 9, tak silap saya pada bulan 11, Amerika melancarkan serangan besar-besaran dan menewaskan kerajaan Taliban. Kemudian membentuk Amerika berada di dalam kawasan Kabul dan melantik Hamid Karzai. Hamid Karzai adalah seorang rakyat Afghanistan yang pernah menjadi CEO dalam sebuah company minyak di Amerika. Beliau mesra barat, sangat mahir dalam bahasa Inggeris, terlatih dan terdidik oleh Amerika. Maka Hamid Karzai dilantik sebagai presiden yang pertama Afghanistan yang disokong oleh tentera Amerika. Tetapi keadaan tersebut tak pernah aman sampai sekarang. Ketika ketika Obama memenangi pilihan raya pun, janji beliau adalah untuk mengundurkan semua tentera Amerika daripada Afghanistan, tapi tak pernah berjaya dilaksanakan. Ketika Trump berkempen untuk memenangi presiden pun, beliau berjanji untuk mengundurkan tentera Amerika daripada Afghanistan kerana kos yang sangat tinggi untuk
membiayai operasi harian tentera Amerika di Afghanistan pun tidak dapat melakukannya kerana meninggalkan Afghanistan akan menjadikan peperangan POK akan berlangsung dengan lebih teruk, keadaan akan menjadi lebih dahsyat dan kemungkinan Taliban akan kembali memerintah kerana secara konsepnya kekuatan Taliban masih lagi prominent. Cuma Taliban sekarang tidak dapat menguasai bumi Afghanistan kerana tentera Afghanistan sekarang disokong oleh tentera Amerika. Perjalanan ke sana saya rasa agak menyedihkan lah. Kalau saya cerita ni menyedihkan kerana pekerjaan tidak ada. Kami menumpang tidur. Saya tak tidur di hotel kerana setiap kali saya pergi travel di negara miskin, saya akan bolehnya mengagihkan wang kepada orang miskin. Daripada kita bayar kepada hotel, wang itu kita bagi. Kalau saya duduk di hotel $50, bayangkanlah $50 tukar duit kita lebih kurang RM200. Dan RM200 itu adalah pendapatan 3 bulan. Kerana pendapatan 1 bulan bagi orang miskin di Afghanistan adalah $1 sehari. RM3 sehari. Sebulan 90. Berarti sekiranya saya menyerahkan $50 sehari bayaran untuk tinggal di rumah mereka, 2 hari menjadi $100, saya akan agih-agih mengikut rumah-rumah. Pertama, saya mestilah tahu mereka orang yang boleh dipercayai. Kedua, mereka miskin, mereka orang yang baik. Caranya mudah, setiap kali anda pergi ke satu tempat, mulakan rundingan di dalam masjid. Itu cara dia, masuk ke dalam masjid, bersolat jemaah. Kemudian berkenalanlah dengan imam kerana imam masjid adalah orang yang baik. Kemudian dapatkan pertolongan daripada imam, memilih orang yang terbaik untuk membantu anda. Itu cara saya berjalan. Kalau saya berjalan di luar negara, yang pertama saya akan masuk ke dalam masjid. Lepas solat saya akan bersalam dengan imam dan memperkenalkan diri, bercerita kepada imam. Yang pastinya imam masjid akan memperkenalkan saudara kepada orang yang baik untuk menjadi penunjuk jalan. Jadi itulah pergerakan saya di Afghanistan. Kami bertemu dengan seorang lelaki yang pernah bekerja di United Kingdom. Dia boleh bercakap bahasa Inggeris dengan tidak begitu fasih. Dia masuk dalam pemerdarangan manusia tapi gagal. Setelah bekerja beberapa bulan di United Kingdom, dia ditangkap dan dihantar balik ke Pakistan. Jadi dia sedikit boleh bercakap bahasa Inggeris. Dia menjadi penunjuk jalan. Bersama dengan beliau lah kami memutar seluruh Kabul yang saya tahu bahawa kadar penagihan dadah di kalangan wanita sangat tinggi. Anak-anak perempuan tidak dihantar bersekolah. Lelaki tidak mempunyai pekerjaan, makanan sangat sukar, sistem higienik, sistem kebersihan lah untuk pembuangan najis sangat teruk. Saya boleh bagi tahu kepada saudara bahawa saudara tak ada pengalaman tidur pakai kelambu pada waktu pagi. Saudara tak ada pengalaman. Itu pengalaman hidup saya. Dulu kita pakai kelambu ada untuk elak daripada gigitan nyamuk. Tapi sekarang ni kelambu dipasang pada waktu pagi sebab kita letih kan syuting malam-malam, kadang-kadang malam kita pergi ke rumah-rumah orang tengok bagaimana mereka tidur, mereka makan sebab mereka hidup susah dengan bergantung pada sedikit tepung dan apa saja yang ada untuk makan. Jadi saya akan tertidur dan biasanya pagi kita akan sambung tidur. Bayangkanlah pagi kita kena tidur, muka kita dalam kelambu, badan kita di luar kelambu. Kenapa? Kerana banyaknya lalat. Jadi kelambu tu dipasang petak, kepala Wan Kamarudin di sini, kepala saya di sini, kepala kameraman saya di sini. Kepala Dang Suria hujung tu sikit, kepala ni sikit. Dalam satu kelambu, badan di luar kelambu. Kerana lalat terlampau banyak dan saya nak kata nanti jadi macam retorik lah. Tapi lalat tu boleh buat saudara pengsan lah saiz dia. Lalat taik kan. Kerana taik tu dia orang buang najis merata-rata corok. Lalat tu menghurung taik dengan tubuh dia yang datang dengan berwarna kuning di bahagian perut dia tu. Dan menghurung kita pula. Ini adalah keadaan yang teruk di Afghanistan. Waktu itu saya berada di pinggir Kabul. Kerana aim saya adalah daripada Battleground, sepadan Pakistan, Afghanistan tu, saya nak pergi ke Jalalabad. Dari Jalalabad 9 jam pergi ke Kabul. Perjalanan yang paling bahaya adalah daripada Kabul untuk pergi ke Bamiyan, iaitu kota Buddha, bandar Buddha yang tertua di dunia yang dikatakan berusia lebih 2000 tahun. Hari ke hari saya tak boleh nak travel. Kerana setiap hari ada berita mengatakan kenderaan yang lalu di lebuh raya tu ditembak dengan roket. Jadi tentera tak benar saya lalu, dia kata okey hari ni ada 4 roket ditembak, 2 kenderaan kena, 2 kenderaan selamat. Besok nak bertolak lagi, report tentera mengatakan ada 6 kenderaan lori ditembak dengan roket, pelancar roket oleh pejuang-pejuang Taliban yang ingin memusnahkan jalan raya yang menghubungkan ekonomi orang Afghanistan. Akhirnya saya terpaksa memilih jalan pergunungan. Selama 18 jam. Jalan yang berlekuk yang saya kata saiz jalan tu ngam-ngam sebiji lori. Kiri ni terpaksa tukar di sebelah kanan. Kerana di sebelah kiri kan terus dia nampak lekuk dan 30 meter di bawah di mana sungai hanya kelihatan sebesar ibu jari tu je.
punya lekuk, punya dalam. Saya takut gayat. Saya ada claustrophobia, seorang yang takut pada gayat. Itulah perjalanan selama 18 jam dan akhirnya kami sampai ke Bamian. Saya nak kena cepat dah, minta setengah jam lah. Number saya ada berapa? 200 lebih je. Okey, saya nak kena cepat untuk kita pergi. Continue. Okey. Ada capai 300 tadi? Belum. Okey, so ramai tak ramai malam ni. Nak saya sambung ataupun nak beli barang? Okey, saya sambung je dulu. Jadi saya lalu di laluan tu. Ini kita nak menuju ke kawasan Puak Hazara. Berarti saya sampai saja di Bamian, majoriti mereka adalah Puak Hazara. Orang yang kecil, putih, bersarban, mempunyai air muka yang menarik, suka tersenyum. Puak yang saya anggap, bila saya teringat wajah mereka, saya teringat Saladin Ayyubi. Sebab saya pernah melihat wajah Saladin Ayyubi yang dilukis di makam dia di Masjid Umayyad. Jadi bila saya sampai sana, saya rasa, rupanya orang-orang yang bertubuh kecil ni, rupa-rupanya mereka ni, orang Hazara ni kecil. Dia ketinggian dia 5 kaki 6, 5 kaki 7, berat badan antara 45 hingga 55 kilogram, putih, berwajah suci, bersih, mereka pembersih, memakai serban. Sangat mempersonakan. Mereka adalah orang Islam yang tinggal di Bamian. Jadi kami travel, lalu tanya orang jauh lagi ke? Orang tu kata 2 jam. Sebab mereka sendiri pun tak pernah travel. Orang di pergunungan tu pun tak pernah travel sampai dari, mereka pun tak pernah ke Kabul kerana mereka adalah masyarakat gunung. Dan akhirnya 18 jam baru sampai di Bamian. Pada malam sekitar pukul 3 pagi. Hanya ada satu sahaja tempat tinggal. Itu bukan hotel. Dia adalah satu ruang lapang pejabat yang dah tak dipakai. Jadi bila kita tanya hotel, orang jurubahasa saya bercakap, dia kata hotel tak ada. Tapi kalau nak adalah satu ruang pejabat yang telah ditinggalkan, ada kapet kami naik, bantal apa semua pun tak ada, tidur je. Itulah dikira sebagai hotel. Pagi bila kita turun untuk makan, orang sana terkejut kan, because mereka tidak pernah melihat wajah orang asing datang ke Bamian. Kerana negara perang, selama 40 tahun perang sejak zaman Rusia, kemudian berlaku lagi perang Mujahidin, kemudian berlaku lagi perang Amerika menduduki Pakistan. Siapa yang pergi ke Bamiannya? Tak pernah ada orang pergi. Jadi bila nampak saja orang Malaysia, kita terpaksa mengatakan musalaman, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita terpaksa mengucap untuk meyakinkan kita yang pakai jeans ni, yang bawa kamera, yang bertopi, dengan yalah, orang Malaysia akan ragap jadi kru filem ni. Kita takut mereka menganggap kita orang kafir, dah satu peluru kena. Kita pergi pada Puak Hazara, mereka sangat baik. Mereka Syiah yang sangat baik, mesra, sangat lemah lembut, tidak menipu dalam pertukaran wang. Setiap kali saya tukar wang, dia akan kira-kira, dia kira lagi. Lepas tu dia kata dia takut dia terbagi jumlah yang kurang, dia lebihkan. Tahulah duit dia kan, bila kita tukar $50 Amerika, begini tebal duit Afghanistan kita pegang. Kita pulangkan balik, tak apa, kita kata. Yang kurang tu biarlah di peringkat kita. Bukan yang rugi itu adalah kamu. Biarlah yang rugi itu kami, daripada kamu yang rugi. Tapi kita tak sebutlah kerana kamu adalah orang yang miskin. Jadi kita buat pertukaran, biasanya saya pulangkanlah. Pulang pun saya pun tak tahu kira. Duit dia kita baru tengok kan, angkat setekak tu dia pulang kan. Dia pun terkejut. Dan sekelip mata, pasukan saya menjadi popular sebagai orang asing dalam sebuah bandar kecil macam bandar Cowboy. Saya ingat ada 2-3 pintu kedai aja yang batu, yang lain semua dibangunkan daripada selut yang kemudiannya ditampal dengan simen. Macam bandar klasik sikit lah, itu bandar pedalaman, bandar yang tak ada nilai komersial. Lepas tu 40 tahun tiada pembangunan kerana perang. Tinggal di sana dan saya nak naik ke bukit untuk melawat untuk melawat tugu Buddha yang tertua di dunia, kerana Bamian adalah kota keagamaan Buddha tertua di dunia. Buddha bukan mempunyai kota tertua di Nepal ataupun kota tertua di India, tapi Buddha yang tertua kotanya adalah di Bamian, Afghanistan. Timbul lagi satu masalah bila nak memanjat bukit. Kita kena manjat bukit tu, dia tak adalah tegak, tapi dia lebih kurang 45 darjah. Panjangnya lebih kurang dalam 2 km. Jadi saya nampak batu dicat warna putih dengan batu yang dicat warna merah. Penuh, jadi bukit tu penuh dengan batu putih dan batu merah. Kita tanya pada penunjuk jalan, kenapa mereka menghias dengan batu putih dan batu merah? Dia kata yang batu merah jangan pijak. Itu adalah mobi trap yang telah dikesan oleh pasukan pengaman Itali dan Perancis. Mereka tandakan merah. Maksudnya di bawah tu ada mobi trap. Sebab kos untuk mengeluarkan mobi trap dan potong mobi trap adalah mahal. Jadi pasukan pakar datang scanning, letak batu. Scanning, letak batu. Batu yang putih itu telah ditanda sebagai
tempat yang boleh dilalui. Masalah dia, jarak batu putih dengan batu merah tu 2 depa 3 depa je. Kemudian datang pula seorang bagi tahu, langkah je lah. Kadang-kadang batu ni pun tergelincir sebab batu ni dah 10 tahun dulu dibuat penandaan dia oleh sukarelawan askar daripada Itali dan juga daripada Perancis. Jadi dia kata kerana tanah-tanah bukit, bila hujan tu mungkin batu tu dah tergelincir. Kita punya berjalan, ya Allah. Dia berjalan macam biasa je sebab tempat dia, mati ni adalah sesuatu benda yang paling dekat bagi orang-orang yang duduk di negara perang ni. Hidup sehari lebih lama adalah satu rahmat. Hidup sehari adalah lebih pendek, itu adalah takdir. Kita tak ada dalam fikiran kita bentuk begitu. Kita duduk di Malaysia ni fikirnya lain. Bulan depan nak beli Red Wing, bulan depan nak beli Levi's, 3 bulan lagi nak pergi ke Bangkok, setahun lagi nak bercuti di Pulau Jeju, 2 tahun lagi nak berkeluar Mercedes. Bagi orang yang hidup di negara perang ni, mati hari ini adalah satu takdir, dapat hidup hingga hari esok adalah satu rahmat. Jadi macam mana kita nak memahami, nak terapkan benda tu berjalan naik bukit, yang kalau kita terpijak mobil trap tu, peganglah pada prinsip mati hari ini adalah satu takdir. Kalau kita selamat sampai naik ke puncak, turun lagi dan dapat hidup esok, berarti bersyukurlah kerana hidup sampai hari esok adalah satu rahmat. Tak dapat nak masuk dalam kepala saya waktu tu, dengan cemasnya kita berjalan, mengatur langkah, akhirnya kita dapat masuk. Dan saya dapat melihat gua-gua di mana orang Taliban menganggap Syiah ini sebagai kufar, kafir. Mereka mengumpulkan orang Syiah dalam gua, masuknya ramai anak-anak, ibu-ibu Syiah, warga-warga Syiah, kemudian mereka melemparkan bom tangan untuk bunuh orang Syiah supaya mati dalam gua yang sempit. Pembunuhan itu diberlakukan di gua-gua kecil yang dibangunkan di atas bukit batu yang menjadi patung Buddha. Jadi itu antara peristiwa sedih yang saya tengok. Saya berdiri dekat pintu gua dan boleh bayangkan bagaimana seorang sanggup mengumpulkan satu orang kanak-kanak, wanita dan lelaki bersempit-sempit dalam satu lubang gua yang kecil. Guanya tak kecil lah. Dulu pada zaman Buddha lama, gua itu ada tempat bertapa di mana orang-orang Buddha yang, sebab dia gua besar. Dia, kalau saudara tengok dalam Google, dia gua besar, lepas tu dia buat lubang-lubang macam sayap burung pati. Di situlah para sami-sami purba pada zaman Buddha lampau duduk dan bertafakur. Jadi gua-gua itulah kemudiannya disumbat masuk orang Hazara dan Taliban membaling bom tangan untuk memudahkan mereka mati. Jadi antara peristiwa yang bila saya berdiri di depan pintu gua tu terasa sedih dan melihat bagaimana manusia yang mengaku dirinya beragama Islam, yang mengaku bahawa mereka melakukannya demi Islam, dan mereka melakukannya tanpa timbang rasa dengan membunuh beratus-ratus orang Hazara yang tidak disukai, yang disyaki kafir kerana memegang mazhab Syiah. Dia memberi pengajaran yang sangat mendalam kepada saya, kerana saya tahu sepanjang saya berada di bandar Hazara, kita membeli belah. Dia tak perangai macam orang Malaysia. Kalau pelancong, kita pancung. Di sana dia meraihkan kita sebagai pelancong. Dia kata harganya murah lah sebab dia tak boleh bercakap bahasa Malaysia. Sebab Hazara bercakap dalam bahasa etnik dia. Juru bahasa saya pula tak boleh bercakap dalam bahasa Hazara kerana dia seorang postu. Pakai lagi juru bahasa lagi. Jadi atas bahasa lebih kurang itik dan ayam tu, dia kata bayarlah sedikit dia wang. Dia meraihkan kita kerana kita tetamu. Itu kemuliaan orang yang hidup dalam kemiskinan, walaupun Allah tarik rahmat rezeki kepada dia, tapi Allah tak tarik rahmat akhlak kepada dia. Macam kita ni kan, Allah bagi kita rahmat rezeki, akhlak kita buruk. Barang 3-40 ringgit, titip orang sampai 3-4 ribu. Betul tak? Itu perangai kita lah pula. Daripada situ saya belajar tentang bagaimana Allah menarik rahmat dunia, tetapi Allah tidak menarik rahmat akhlak. Orang-orang ni akan mati dalam keadaan Allah muliakan akhlak dia. Allah pelihara akhlak dia di atas dunia, walaupun Allah miskinkan dia dengan sedikit dengan rezeki. Tapi tak adalah kita nak beli barang minta murah kan. Macam saya beli satu kitchen tu pun buatan tangan, taklah cantik sangat. Tukar-tukar duit kita dalam 70 sen kan. Walaupun tukar duit Afghanistan, saya kira balik dalam duit kita 70 sen. Kita bayar 100, bukanlah kata kita kaya, tapi memang production tu bila bawa duit USD, tukar ke dalam duit Afghanistan, kita berasa macam kita ada 8 kali duit Malaysia. Di sebuah negara yang macam tu. Sebab telur masa tu sebiji kita beli lebih kurang dalam 16 sen, 14 sen ke 16 sen gitulah. Jadi kita, sebab tujuan dia pun kalau setiap kali saya berjalan, wang yang dibekalkan walaupun kita kira production $70, makan $10, biasanya wang-wang tu kemudiannya kita jimat dan kita agihkan. Sebab perjalanan saya banyak ke negara miskin, biasanya saya tidak akan tidur di hotel, saya tak akan tidur di hotel, kita akan tidur di rumah orang miskin supaya wang tu dapat kita agih kepada orang miskin. Kan tokoh-tokoh hotel ni dah kaya.
Kan kita bagi buat apa? Kalau kita nak pergi tempat-tempat orang miskin, maka orang miskin kita nak bantu. Itulah cara dia. Itulah saya akhiri cerita saya mengenai Afghanistan dengan satu pengajaran. Tidak guna kita menjadi orang Islam kalau akhirnya kita berpegang pada puak. Sekali lagi saya ingatkan pada saudara supaya jangan lakukan hal demikian pada orang Rohingya. Walaupun kita berbeza agama, hanya kerana mereka adalah orang Rohingya, kerana kita tak suka Long Tiger, kerana kita tak suka 5-6 kerat orang yang berada di Pasar Borong Selayang. Jangan amalkan perangai di mana kita membelakangkan bahawa mereka adalah saudara seagama kita hanya kerana kita Melayu dan mereka Rohingya. Menghina sesuatu bangsa hanya kerana mereka miskin dan apa-apa tidak memuliakan kita. Apatah lagi kalau dia orang Islam. Bayangkanlah, kalau datang orang Islam tu daripada Perancis, dia seorang Muslim Perancis, dia seorang Muslim Korea, bagai nak rak Melayu ni ra'i kan. Oleh kerana dia Muslim Bangla, kerana dia adalah Muslim Rohingya, sebelah mata pandang pun tidak. Sedangkan agama tak ajar macam tu kan. Bila kita mati besok akan ditanya pada kita tu, siapa saudara kamu adalah orang Islam. Dia tak tanya Islam tu yang Perancis ke, Islam tu yang Korea. Saya pernah tengok meraihkan orang-orang Muslim yang datang daripada negara-negara hebat tu. Wah, bagai nak rak Melayu ni. Bila datang saja orang miskin daripada negara-negara yang apa-apa, sebelah mata pandang pun tidak. Saya mengingatkan saudara bahawa asabiah, memandang orang dengan satu cara yang menghina, tidak akan menjadikan kita orang Islam lebih baik. Saya tamatkan benda ni, bukan tazkirah, ini saya share je dengan saudara. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.